Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini dalam kelas sesi belajar bersama Ustazah Yohanis. Okay, hari ini kita akan belajar pendidikan Al-Quran As-Sunnah tingkatan 4. Tajuk kita hari ini adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey, di akhir pelajaran ini, kamu mesti dapat yang pertama, menyatakan dua intisari matan hadis daripada terjemahannya. Yang kedua, kamu mesti dapat terangkan dua peranan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, kamu mesti dapat jelaskan sebab-sebab kita perlu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, kamu mesti dapat menghuraikan 3 kepentingan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir sekali, kamu mesti dapat merumuskan, menyatakan, menyebut usaha-usaha dan tindakan untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan dalam kehidupan. Mari kita sama-sama baca hadis ini ya. Okey, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda telah pun bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu apa dia? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan oleh Malik. Baik, mari kita lihat intisari hadis yang kita dengar sebentar tadi ya. Okey, yang pertama apa yang kita boleh dapat ialah Al-Quran dan Sunnah adalah panduan hidup manusia sesuai dengan fitrah semula jadi manusia yang memerlukan bimbingan. Yang kedua, mereka yang berpegang dengan ajaran Al-Quran dan hadis akan selamat hidup di dunia dan akhirat. Jadi ada dua benda yang kamu boleh jadikan dia sebagai intisari hadis, ya, iaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup. Dan yang kedua, mereka yang berpegang tidak akan sesat dunia dan akhirat. Okey, mudah kamu nak ingat kan? Seterusnya, peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita. Yang pertama, peranannya ialah sebagai pedoman. Okey, sebagai pedoman yang perlu kita jadikan dia sebagai peranti. Okey, peranti ni boleh kita terjemahkan sebagai alat ataupun tata cara. Jadi maknanya Al-Quran dan As-Sunnah ni kita perlu jadikan dia sebagai pedoman. Okey, pedoman dalam kehidupan seharian. Okey, itu peranan yang pertama, jadikan dia sebagai pedoman. Yang kedua, peranan Al-Quran dan Sunnah yang kedua ialah sebagai sumber utama yang melahirkan ketamadunan umat Islam. Maknanya, sebagai sumber utama yang boleh membentuk ketamadunan umat Islam. Ketamadunan ni merujuk kepada ketamadunan pembangunan, kemajuan. Okey, bukan hanya kebendaan semata-mata. Okey, sebagai umat Islam, kita hendaklah maju juga dalam aspek akhlak, tingkah laku. Okey, amalan seharian, nilai-nilai moral yang bagus semuanya ada diterangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, jadi sebab itu kita perlu jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama supaya kita boleh menjadi manusia yang bertamadun mengikut
agama Islam. Yang ketiga, peranan Al-Quran dan As-Sunnah yang ketiga ialah sebagai sumber rujukan yang mampu menjadi petunjuk dalam kehidupan. Okey, memang pun Al-Quran dan As-Sunnah ni adalah dua sumber utama, okey, yang wajib dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam kehidupan di dunia ini. Okey, moga boleh faham ya secara ringkasnya. Untuk maklumat lanjut boleh berbincang tajuk ini dengan guru masing-masing. Baik, seterusnya sebab-sebab perlu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, kita tanya, mengapa? Mengapa kita perlu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Okey, jawapannya ialah untuk mengelakkan perselisihan pendapat yang membawa kepada perpecahan umat Islam. Okey, maknanya kalau kita merujuk pada benda yang sama, dia dapat mengelakkan kita daripada berpecah belah. Okey, boleh mengelakkan kita daripada berbeza pendapat. Okey, yang kedua, sebab yang kedua ialah ajaran yang terkandung di dalam kedua-duanya adalah benar. Okey, sebab itu kita tak boleh tinggalkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, untuk dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kerana kandungannya sesuai untuk sepanjang masa. Yang kelima, kerana ia merupakan panduan utama dalam perkara yang berkaitan dalam kehidupan. Okay, bila kita hidup kat dunia ni, kita akan ada saja masalah. Jadi penyelesaiannya dengan cara merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir sekali, kerana ajaran Al-Quran dan hadis itu, jika kita berpegang kepadanya, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Okay, sebab itu kita wajib berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Atau boleh juga kita katakan sebagai kesan apabila kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, yang pertama, dapat mengukuhkan perpaduan umat Islam kerana menghayati tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, konsep perpaduan amat ditekankan dalam Islam. Jadi jika kita menghayati ajaran Islam, maka sudah tentulah perpaduan mudah untuk dicapai. Yang kedua, dapat melahirkan Muslim yang memiliki peribadi yang unggul. Okey, apa maksud unggul? Peribadi yang baiklah, yang bagus. Okey, yang orang tengok, wow, bagusnya orang kata. Okey, peribadi yang unggul. Okey, yang ketiga, menghasilkan pelbagai bidang pengetahuan yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, terutamanya yang berkaitan dengan ketuhanan, keimanan. Ya, seperti apa? Belajar apa dalam kalau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran? Okay, kita akan belajar ilmu tajwid, okay, ibadah, tauhid dan sebagainya. Ya, itu cabang-cabang apabila kita mengkaji Al-Quran. Okay, mengkaji As-Sunnah akan timbullah ilmu-ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah. Okay, boleh bincang bersama guru-guru kamu dengan lebih lanjut lagi. Baik, seterusnya kita lihat usaha-usaha, tindakan-tindakan ataupun apa yang kita boleh buat untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan dalam kehidupan. Okay, dari sudut individu. Okey, peranan individu, apa yang kita boleh buat? Okey, yang pertama, seorang Muslim hendaklah mendalami Al-Quran dan As-Sunnah sejak kecil lagi. Okey, jangan memberi didikan kepada anak-anak apabila dia sudah besar. Jadi agak payah untuk diamalkan. Yang kedua, sebagai seorang murid. Sebagai seorang murid, perlu rajin melibatkan diri dalam halaqah Al-Quran dan juga pembacaan hadis. Jadi jika ada program-program yang dianjurkan di peringkat sekolah atau di peringkat kawasan tempat kamu tinggal, maka rajin-rajinlah untuk menyertainya. Okey, yang kedua dari aspek masyarakat. Okey, semua pihak seperti ibu bapa, para ulama dan anggota masyarakat bergabung tenaga. Okey, maknanya tidak boleh bergerak seorang. Bergabung tenaga membina generasi yang kukuh dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya semua pihak perlu memainkan peranan.
Seterusnya, masyarakat berperanan menyebarkan ajaran agama berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah kepada generasi seterusnya. Okey, maknanya masyarakat tidak hanya boleh duduk pandang lihat sahaja, tapi kena bergerak. Okey, dengan mengadakan program-program yang bersesuaian untuk disebarkan kepada masyarakat. Okey, terutamanya kepada generasi-generasi muda. Manakala dalam aspek negara, okey, negara, apakah sumbangan action yang dilakukan oleh sesebuah negara, okey, untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidup rakyatnya. Okey, ini negara ni bukanlah negara tu, tapi maknanya pentadbir lah, pentadbir sesebuah negara, kerajaan di negara tersebut. Apa yang dia boleh buat? Okey, yang pertamanya, menubuhkan sekolah dan pusat pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membina tamadun bangsa mengikut syariat Islam. Okey, maknanya sekolah ke, pusat tahfiz ke, yang itu dia boleh jadikan dasar pendidikan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, yang kedua, institusi agama perlu proaktif bagi menyelesaikan kejahilan masyarakat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan cara macam mana? Dengan cara mengadakan ceramah-ceramah, seminar dan sebagainya. Okey, yang boleh melibatkan masyarakat yang ramai. Baik, sebagai akhirnya kita lihat pengajaran daripada hadis. Apa yang kita perolehi daripada hadis yang kita belajar pada hari ini? Okey, yang pertama, setiap mukmin hendaklah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah supaya selamat hidup dunia dan akhirat. Okey, yang kedua, umat Islam wajib meyakini bahawa Al-Quran dan As-Sunnah menjadi panduan utama dalam kehidupan. Itu dia. Okey, dua pengajaran yang perlu kita sematkan dalam dada kita. Okey, hendaklah tanam dalam hati kita bahawasanya kita hendaklah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah supaya selamat hidup kita dunia dan akhirat. Okey, kita juga perlu meyakini bahawa Al-Quran dan As-Sunnah itu hendaklah dijadikan sebagai panduan utama dalam kehidupan kita di dunia. Okey, kamu boleh pilih saja mana-mana pengajaran yang mudah untuk diingat. Sekian dulu slot untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menontonnya. Okey, semoga ada sedikit kebaikan yang kamu perolehi daripada pengajaran Ustazah pada hari ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe channel Ustazah. Terima kasih semua.